Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Sabah untuk kali yang ketujuh. Ya. Pada hari ini 15 Februari Isnin 2 petang seperti biasa kita bersiaran. Untuk kali ini tema kita masih tetap tema yang sama, iaitu kekeluargaan, tapi unit 2 kejayaan keluarga dengan tajuk kali ini kilang batik nenek. Kemahiran kita pada hari ini adalah kemahiran membaca. Ya, manakala di SKP kita ialah 2.1.1 dalam kurungan 2, membaca perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi itu dia kemahiran di SKP kita. Cikgu harap untuk sesi ini awak camkan untuk kemahiran kali ini awak mestilah boleh membaca perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, kita tengok objektif pelajaran kita ya. Objektif pelajaran kita pada hari ini. Jadi pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini atau pada akhir sesi PDPR hari ini, cikgu harap murid-murid dapat membaca perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, cikgu nak awak camkan di sini ya bahawa pada akhir sesi PDPR ini, awak mestilah boleh membaca perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Itu dia objektif kita pada hari ini. Sekarang kita nak lihat slide seterusnya. Apakah maksud sebutan yang betul? Baik. Apakah maksud sebutan yang betul? Jadi cikgu akan mainkan video ni dulu supaya okey. Baik, demikian tadi binimi yang pendek tadi ada menyentuh tentang sebutan yang betul. Sebutan yang betul ini kita jadikan sebutan baku sebagai satu sistem atau standard piawai yang perlu kita ikut. Ya. Kita berasaskan sebutan baku. Apakah yang dimaksudkan dengan sebutan baku? Okey, sebutan baku itu adalah sebutan yang mana sebagaimana sesuatu perkataan itu dieja, begitulah cara kita menyebut perkataan itu. Ataupun begitulah cara kita bunyikan sesuatu perkataan itu berasaskan kepada cara perkataan itu dieja. Jadi awak perlu camkan di sini bahawa sebagaimana awak eja sesuatu perkataan, begitulah cara awak menyebut. Kalau A, tetap bunyikan A. Kalau E, bunyikan E. Jangan B-I, be, awak bunyikan B-I, be. Ataupun cikgu selalu dapat jumpa murid-murid sebut S-A, sa, Y-A, ya, sepatutnya saya, tapi disebut saya, ya. Ataupun ada, diadakan, awak sebut diadakan. Kerap kali benda ini berlaku, ya. Apabila awak membaca. Ini satu kesalahan dari segi sebutan. Cikgu harap awak perlu camkan itu dan tidak mengulang kesilapan yang sama. Baik, itu tadi tentang maksud sebutan yang betul. Baik, sekarang mari kita lihat apa pula maksud intonasi yang sesuai. Baik, kita tengok
apa itu intonasi yang sesuai. Baik, demikian tadi binemi yang pendek ni. Baik, awak dah lihat ya bagaimana ada dinyatakan di situ bahawa intonasi yang sesuai ataupun bermaksud intonasi bermaksud tinggi, rendah atau turun naik suara ketika sesuatu ujaran dibuat atau disampaikan. Satu sebutan diujar, disampai, disebut, dibunyi, ada nada tinggi dan rendah atau turun naik. Sebenarnya intonasi inilah yang membezakan atau memisahkan satu frasa dengan frasa yang lain. Intonasi ini juga memainkan peranan penting untuk membezakan kelas ayat. Sama ada ayat itu ayat tanya atau ayat perintah, atau ayat penyata, ayat pasif, ayat seruan dan sebagainya. Apabila cara kita menyampaikan satu ayat secara sebutan dan intonasi yang betul, secara tidak langsung kita boleh membezakan kelas ayat atau kategori ayat tersebut. Jadi amatlah penting untuk awak menguasai intonasi bacaan yang betul agar mesej yang hendak awak sampaikan adalah selari dengan ujaran tersebut. Okey, antara lain ya, intonasi ni sebenarnya mendukung banyak maksud. Bersama-sama dengan intonasi ada berbagai-bagai fungsi, sama ada fungsi emosi, fungsi informasi, fungsi indeks, fungsi gramatis. Yang gramatis ni maksudnya sistem ya. Jadi amatlah penting ya, kesimpulannya awak perlu camkan di sini. Amatlah penting ya dalam proses kita membaca satu-satu petikan ataupun satu-satu teks agar kita baca dengan sebutan dan intonasi yang betul dan tepat agar mesej itu atau maksud yang hendak kita sampaikan itu dapat difahami oleh orang yang mendengar ataupun orang yang hendak kita sampaikan maklumat. Ya, jadi penting ya, memang sangat penting. Tolong camkan di situ ya. Baik, kita lihat ke slide seterusnya. Baik, hari ini fokus pembelajaran kita. Okey, sebelum tu cikgu harap awak dah menerima buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Awak bolehlah buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 awak. Okey, halaman 8 ya kat sini. Ada halaman 8. Ada halaman 8 di sini cikgu rasa. Di sini halaman 8. Untuk kita mulakan sesi PDPR kita pada hari ini ya, berasaskan kepada muka surat 8 ini ya. Baik, mari kita semak slide seterusnya. Baik, ini adalah slide seterusnya. Kita akan membaca teks ini bersama-sama. Tetapi ingat ya, sebagai panduan kita, sebagai ingatan kita setiap petikan atau teks yang kita baca,
perlulah kita baca dengan sebutan dan intonasi yang betul dan sesuai. Awak perlu perhatikan di sini penggunaan tanda bacaan. Ya, tanda bacaan. Di sini ada tanda bacaan. Ya, tanda bacaan koma menunjukkan awak perlu berhenti seketika sebelum awak meneruskan membaca ayat. Dan sini ada tanda noktah bahawa awak perlu berhenti sedikit lama. Ya. Ini petikan ini memang agak mudah, ya. Dia tak ada banyak sangat, tak complicated. Agak senang, tapi awak perlu berhati-hati supaya cara bacaan awak, sebutan awak betul, ya, mengikut sebutan baku, ya, mengikut sebutan baku dan intonasinya tepat. Dalam petikan ini tak banyak intonasi, ya, dia lebih kepada fakta ataupun fungsi informasi. Jadi awak perlu membacakan fakta dengan jelas dan terang. Nada yang sekata, tidak perlu terlalu tinggi, sederhana sahaja. Baik, mari kita baca petikan ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Baik, sedia? Awak boleh semak di sini, ya. Ya, awak boleh semak di sini. Cikgu baca. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Baik, itu kita dah habis untuk perenggan yang pertama. Ya, perenggan yang pertama, kita nak lihat perenggan yang kedua pula. Ya. Baik, mari kita baca lagi. Ya. Baik. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Baik, demikian tadi contoh bacaan bagi petikan ini. Ya, dia berasaskan kepada sebutan dan intonasi yang standard, ya, yang piawai yang kita jadikan panduan, iaitu sebutan baku. Jadi, petikan ni sebenarnya lebih berkisar kepada kejayaan keluarga Nabila, ya, nenek Nabila yang mengusahakan kilang batik. Baik, cikgu tak mahu nak menyentuh banyak mengenai petikan ini sebab fokus pembelajaran kita hanyalah terhadap sebutan, ya. Awak perlu membaca perenggan mengikut sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ingat, ya, sebutan yang betul ini adalah sebutan baku, iaitu sebagaimana satu-satu perkataan itu dieja, begitulah cara kita menyebut. Dan nada untuk petikan ini, ya, kalau perhatikan, petikan ini sifatnya lebih kepada memberi informasi atau menerangkan. Banyak terdapat dalamnya ayat penyata. Ya.
ayat keterangan. Jadi nadanya mendatar tapi perlu dibaca dengan jelas agar maksudnya dapat difahami dan disampaikan dengan tepat. Apa yang awak perlu cikgu nak tekankan di sini, penggunaan tanda bacaannya hanyalah ada tanda koma dan noktah saja. Kalau perhatikan, bila ada koma, awak perlu berhenti seketika, kemudian sambung semula, berhenti dengan agak lama apabila terdapat tanda noktah. Baik, itu saja yang cikgu nak sampaikan untuk sesi PDPR hari ini. Cikgu harap selepas ini awak boleh melakukan tugasan, ya. Ini dia link tugasan awak. Nanti cikgu akan beri dalam grup kelas masing-masing. Dan cikgu rasa di kesempatan ini, cikgu harap cikgu nak ingatkan sekali murid-murid agar menghantar tugasan supaya cikgu senang nak merekodkan pencapaian awak dalam borang transit, ya. Tak apa, hantar. Lambat pun tak apa, asalkan hantar. Jadi usahakan, ya, tolong usahakan. Baik, cikgu harap murid-murid faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini. Baik, sekian dahulu untuk slot kali ini, sehingga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum.